Perkataan saya kan, kami ingin membentangkan tajuk Assalamualaikum, saya Atika dan Kai ingin membentangkan tajuk penghayatan etika dan peradaban mengikut peringkat individu, keluarga, komuniti dan masyarakat. Jadi ini muka kami, nama kami dan kelas dan nombor matrik. Pengenalan keluarga dan komuniti adalah struktur sosial asas sebuah masyarakat. Yang kedua, kita boleh meneliti etika yang telah terbina dalam diri kita, etika dalam keluarga kita dan etika dalam komuniti seperti tempat tinggal dan tempat belajar. Etika ni dia macam sesuatu nilai murni lah, gerak dari diri seseorang tu. Apa itu penghayatan etika peradaban peringkat dalam individu? Penghayatan etika dalam keluarga individu adalah sangat penting untuk ke arah membina peradaban yang tinggi dalam sebuah negara. Selain itu, setiap individu perlulah mempunyai etika yang dapat diterima oleh setiap anggota masyarakat sekelilingnya. Sebagai contoh, amanah, bertanggungjawab,
Peringkat komuniti. Definisi komuniti. Komuniti ni berasal daripada perkataan Latin iaitu communis bermaksud sama, umum dan dikongsi oleh semua. Mengikut dari Paul Sticker 1995, komuniti adalah satu kumpulan manusia yang berkait dengan ciri atau budaya yang sama dari segi hubungan sosial, kawasan tempat tinggal dan kepentingan. Komuniti ini boleh diambil kira sebagai kejiranan yang mana kejiranan adalah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah kita. Namun begitu, terdapat beberapa etika yang boleh diambil seperti garis panduan bunyi. Pencemaran bunyi yang dihasilkan oleh seseorang mampu menambah tekanan buat mereka yang berkongsi tapak kejiranan. Seperti bunyi kenderaan, bunyi bayi dan bunyi karaoke. Seterusnya, kualiti udara. Seorang manusia yang mempunyai akal yang waras harus mempertimbangkan hak jiran untuk mendapatkan kualiti udara yang baik. Seperti minta keizinan jiran jika ingin merenovasi rumah yang menghalang pengaliran udara. Persekitaran melibatkan hak kejiranan dalam soal persekitaran tempat tinggal. Seperti tidak membuang sampah merata-rata tempat dan membakar sampah di halaman rumah. Seterusnya, akses. Laluan kenderaan dan jalan raya hendaklah dilapangkan untuk memudahkan pergerakan pengangkutan lain. Seperti kita tidak boleh letak parking kereta tu dekat rumah orang. Tak boleh. Yang tu kita kena minta izin dari tuan punya rumah tu. Seterusnya, haiwan peliharaan. Menjaga haiwan peliharaan daripada mengganggu jiran. Seperti haiwan tu tidak boleh buang najis dia pada tempat dekat rumah jiran dan dia tak boleh mengganggu jiran. Mengganggu jiran tu macam mengelakkan haiwan menceroboh rumah jiran sebelah. Lagi sekali, menjaga harta awam. Kemudahan yang terdapat di kawasan perumahan perlulah dijaga dengan baik. Sebagai kesimpulan, kita haruslah bersikap bertoleransi sama masyarakat agar semua orang boleh menghormati sesama sendiri. Definisi dan pengenalan. Penghayatan etika dan adab dalam masyarakat sangat penting bagi mencapai status keharmonian di negara walaupun berbilang bangsa dan budaya. Etika ialah suatu sistem nilai yang digunakan dalam hidup manusia sendiri ataupun masyarakat. Etika ini macam nilai murni. Masyarakat didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang hidup secara berdampingan dengan segala kebudayaan dan kepribadian. Peranan etika dalam masyarakat. Kepentingan bagi memelihara keamanan, keadilan dan kesejahteraan berterusan dalam masyarakat. Seperti menjalinkan dan menjaga hubungan baik dengan rukun tetangga, peduli terhadap lingkungan persekitaran, memberikan bantuan dan pertolongan, membiasakan mengucapkan salam jika bertemu dengan masyarakat, seperti gambar berikut. Dan kami ada juga sediakan video. Hai Atika. Hai Kai. Dah lama tak jumpa. Kai, kira apa tu? Ya.
Terima kasih. Kan hari tu kan. Ada siapa? Mari kita pergi buang. Jom. Etika dalam masyarakat. Etika cara ialah proses perilaku yang berlaku sama pergaulan seseorang. Etika kebiasaan. Seorang yang selalu buat di kehidupan seharian seperti mengambil sesuatu pemberian tu dengan penekanan. Seterusnya, etika adat istiadat. Etika dia memberi salam dan menerima tetamu dengan sopan. Etika agama. Etika agama ni ajaran agama tentang agama yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Penerapan agama mengajar hubungan baik antara Tuhan dan semua manusia. Seperti terapkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Etika dan adab dalam pergaulan dari segi sosial. Nombor 1, etika pergaulan dengan orang tua. Seperti menanya khabar tentang orang tua dan memberi salam. Yang kedua, etika pergaulan perbezaan agama. Seperti mengucapkan selamat pagi ataupun selamat petang dan lain-lain. Etika pergaulan dengan orang sebaya. Keempat, etika pergaulan dengan orang muda. Yang kelima, etika dalam makan dan minum. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.